Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah, dengan izin Allah, pada kali ini saya ingin berkongsi kepada sidang penonton sekalian tentang apakah maksud sebenar syaitan. Alhamdulillah, Maha bijaksana Allah yang telah menceritakan tentang syaitan ini jelas di dalam Al-Quran, merujuk kepada sifat, ya, sifat, bukan pada makhluk. Ini kerana di antara atau di kalangan kita ada yang salah faham, kerana mereka mengatakan hantu lain, jin lain, syaitan lain, iblis lain, merujuk pada makhluk yang berbeza. Itu adalah satu kefahaman yang salah, kerana syaitan ini secara jelasnya merujuk kepada sifat jin atau manusia. InsyaAllah sifat-sifatnya itu saya akan terangkan kemudian. Dalil yang jelas menunjukkan bahawa syaitan itu bukanlah makhluk tetapi lebih kepada sifat, seperti mana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa kadzalika, dan demikian, ja'alna, kami jadikan, likulli nabiyyin, untuk setiap nabi itu, aduwan, musuh, syayatin, daripada syaitan-syaitan, syayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, musuh daripada syaitan-syaitan, jenis manusia dan jin, yuhi, membisikkan, ba'duhum ila ba'din, sebahagian mereka kepada sebahagian lain, zukhrufal qawli ghurura, keindahan perkataan yang memperdaya, menipu. Biasalah bila nak menipu atau memperdaya ni mesti dengan ayat yang manis-manis, yang indah-indah. Itu biasalah strategi menipu. InsyaAllah kita terus kepada poin yang kedua. Yang ayat tadi jelas menunjukkan bahawa pada setiap Nabi itu Tuhan jadikan musuh daripada syaitan-syaitan jenis jin dan manusia. Itu jelas. Terbalik, musuh daripada jenis manusia dan jin. Itu jelas menunjukkan bahawa syaitan itu adalah sifat, bukan makhluk. Sebab manusia kalau dia bersifat yang saya akan sebutkan nanti, dia pun boleh jadi syaitan. Dan jin yang majoritinya yang ada sifat-sifat yang demikian pun akan menjadi syaitan. Dalil yang kedua dalam surah Baqarah sana, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idza, dan apabila, laqul ladzina amanu, mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman. Ini orang munafik, itu orang munafik dalam ayat ni. Bila mereka itu bertemu dengan beriman, qalu amanna, mereka berkata kami ni beriman. Qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, apa yang dia kat situ, dan apabila mereka kembali kepada, Tuhan sebut syayatinihim, syaitan-syaitan mereka. Bila Tuhan sebut yang demikian, merujuk mesti ada sesuatu yang ada makna yang tersembunyi. Kenapa Tuhan tak sebut kepada pemimpin-pemimpin mereka ke, ketua-ketua mereka ke, tapi Tuhan sebut dengan syayatinihim, syaitan-syaitan mereka. Ini menunjukkan bahawa kemarahan Tuhan kepada ketua-ketua orang munafik ini. Kerana seperti mana kita tahu bahawa orang munafik ini bila berdepan dia seolah-olah orang beriman, tapi di belakang dia menentang. Ini yang menjadi duri dalam daging dan gunting dalam lipatan, yang menjadi bahaya kepada kesatuan umat Islam pada ketika itu. Kerana orang munafik ni dia merosak dari dalam. Kalau orang kafir musyrik tu jelas dia senang untuk dikesan kan, tapi bila kerosakan dari dalam ni jadi kekacauan yang teruk. Sebab itu, salah satu sebab itulah Tuhan menggelarkan bahawa ketua-ketua orang munafik ini syayatinihim. Poin dia kita nak cerita kat situ bahawa syayatinihim itu merujuk pada sifat-sifat. Sedangkan yang sebenarnya di situ ialah ketua-ketua orang munafik. Itu dua dalil yang jelas menunjukkan bahawa syaitan itu bukanlah makhluk tetapi lebih pada sifat. Apa pula sifat-sifat syaitan ini?
banyak sifat-sifat syaitan ini. Antaranya yang pertama, uh, seperti mana yang sebut dalam surah An-Nisa sana pada ayat 60, yang mana syaitan ini akan cuba sedaya upayanya untuk menyesatkan manusia ini dengan kesesatan yang jauh. Yang kedua, sifatnya ialah syaitan ini bersifat dengan ingin menimbulkan kebencian dan permusuhan, seperti mana dalam surah Maidah ayat 91. Yang ketiga, dia bersifat dengan mengajak kepada perkara yang keji dan mungkar, seperti mana dalam surah An-Nur ayat 21, dan banyak lagi sifat-sifat yang lain. Poin yang paling penting yang kita faham sekarang ialah bahawa syaitan itu bukanlah makhluk, tetapi lebih kepada sifat. Kerana sifat itu jenis sementara. Andai kata Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada jin tersebut hidayah, adakah dia kekal menjadi syaitan? Tak. Dia boleh harus untuk menjadi jin yang beriman. Kerana seperti mana dalam surah jin sana ada sebut tentang kategori jin, yang ada sebut wa anna minnas salihun wa minna duna dhalik, dan di antara kami ini ada yang soleh dan ada pula yang sebaliknya. Lepas tu wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, ada juga yang beragama Islam, yang kafir tu majoritinya lah. Menunjukkan tentang jin ini mempunyai keharusan untuk berubah apabila Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan hidayah kepadanya. Kerana sifat syaitan ini, dia boleh jadi kekal, boleh jadi sementara. Itu atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga manusia. Tak semestinya dia ni bersifat syaitan selamanya, tak juga. Poin dia yang penting sekarang yang kita nak bincang ni, bahawa syaitan ini bukan merujuk kepada makhluk, tapi kepada sifat. Maaf atas kekeliruan bahasa atau sebagainya. Sekian saja untuk perkongsian kita. Apa yang lemah itu daripada kekurangan saya sendiri, dan segala kebaikan, kebijaksanaan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.